Salam sejahtera. Pada hari ini saya dan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada saya sendiri, Yoel Rex Selimun, Daniel Conrad, Michael B. Jason, Vanessa George, dan Abby Gingrimius akan membentangkan tentang topik 3 yang bertajuk etika dan peradaban dalam kepelbagaian tamadun. Pertama sekali, saya akan menerangkan pengenalan bagi topik ini. Istilah yang digunakan pakai untuk menjelaskan maksud ketamadunan berasal daripada bahasa Arab, yaitu peradaban. Sebelum kedatangan Islam, perkataan yang digunakan untuk menjelaskan ketamadunan ialah budaya yang bertunjangkan keluhuran nilai dan kehalusan budi pekerti. Seterusnya, perkataan yang biasa digunakan oleh kaum Melayu bagi menjelaskan peningkatan tentang kehidupan masyarakat ialah kemajuan dan pembangunan. Tetapi perkataan tersebut tidaklah meluas berbanding ketamadunan. Selepas kedatangan Islam, istilah-istilah dalam bahasa Arab telah diterima pakai dan digunakan dalam bahasa Melayu. Seterusnya ialah maksud bagi etika dan peradaban. Yang pertama yaitu etika. Etika membawa maksud nilai moral ataupun nilai akhlak yang menjadi pegangan hidup seseorang individu maupun sekumpulan manusia. Yang seterusnya ialah peradaban. Peradaban bermaksud tahap perkembangan sesuatu bangsa ataupun tahap kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Seterusnya ialah pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Yang pertama, sistem kepercayaan dan agama. Yang kedua, penempatan masyarakat. Yang ketiga, sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur. Yang keempat, sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral. Yang kelima, kelahiran dan perkembangan daya kreativiti. Yang keenam, daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembangunan. Yang ketujuh, bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri. Dan yang terakhir ialah peningkatan kualiti hidup dan peningkatan jangka hayat. Seterusnya saya mempersilakan ahli kumpulan saya untuk menjelaskan tajuk yang seterusnya. Lazimnya sesuatu etnik mempunyai pertalian sejarah, tradisi, dan budaya dengan persekitaran kawasan geografi tertentu. Fisikal tanah Melayu, sebuah semenanjung yang dikelilingi Laut Cina Selatan dan Selat Melaka, sebagai laluan tempat pertemuan dan pergaulan dua peradaban besar dunia, yaitu China dan India, melalui kegiatan perdagangan. Sumber dan produk pertanian dari alam Melayu menjadi asas dagangan dengan peradaban yang lain. Peradaban Malaysia adalah penyulaman peradaban majmuk dunia melalui divisi budaya. Salam sejahtera kepada Miss Eva dan rekan-rekan sekalian. Nama saya Abby Diana Gingrimius dari HM11042. Saya akan sambungkan pembentangan saya tentang definisi masyarakat dalam konteks Malaysia. Masyarakat plural adalah terdiri daripada berbagai bangsa yang membentuk satu kependudukan dari hidup sebagai komuniti-komuniti yang bersaingan. Dan dalam Melayu terdapat 3 etnik utama, yaitu Melayu, Cina, dan India di semenanjung. Malahan di Bumi Putra Sabah seperti Karazan Dusun, Bajau, dan lain-lain, serta Bumi Putra Sarawak seperti Iban, Melanau, dan sebagainya, yang bukan sahaja terpisah kerana adat, makanan, dan pakaian, tetapi juga daripada segi pekerjaan dan tempat tinggal. Menurut J.S. Furnival, masyarakat plural adalah bercampur antara satu sama lain, tetapi tidak bersatu. Mereka hidup berdekatan, tetapi tidak berpisah dengan sistem politik yang sama serta masing-masing berpegang kepada kebudayaan, agama, bahasa, dan pemikiran sendiri.
Ini merupakan garis masa pembentukan masyarakat di Malaysia. Kesultanan Melayu Melaka berlaku pada tahun 1402 hingga 1511. Seterusnya, penjajahan Portugis berlaku pada tahun 1509 hingga 1641. Penjajahan Belanda pula berlaku pada tahun 1641 hingga 1824. Seterusnya, penjajahan British pada tahun 1826 sehingga 1941 dan 1946 sehingga 1948 tahun. Bagi penduduk Jepun telah berlaku pada 1941 hingga 1945 tahun dan meraihkan kemerdekaan pada 1957 dan terbentuklah pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Seterusnya, saya akan membentangkan dari kemajmukan ke kepelbagaian. Istilah masyarakat majmuk digunakan untuk merujuk kepada masyarakat pelbagai etnik di tanah Melayu selepas kehadiran penjajah yang membawa masuk pendatang dari China dan India untuk kepentingan ekonomi. Budaya majmuk dibahagikan kepada dua, yaitu peradaban majmuk dan masyarakat majmuk. Budaya majmuk ialah tanah Melayu merupakan hasil penemuan dan pertembungan budaya besar dunia yang melahirkan fenomena sosial di alam Melayu. Bagi peradaban majmuk, bercirikan semula jadi, tanpa paksaan dan fleksibel. Dan akhir sekali, masyarakat majmuk bercirikan pemaksaan dan perbezaan. Konsep memahami proses hubungan etnik bagi segregasi ialah pemisahan atau pengasihan antara etnik dengan etnik yang lain. Berlaku dalam bentuk pemisahan tempat tinggal, sistem pendidikan, pengangkutan, dan kemudahan awam. Bagi akomodasi pula, penerimaan terhadap norma dan nilai etnik lain tanpa menggugat budaya masing-masing, bebas mengamalkan budaya masing-masing, menyadari dan menghormati budaya etnik lain, dan mempertahankan budaya hidup masing-masing. Seterusnya, asimilasi. Asimilasi merupakan proses integrasi sehala yang akan menghasilkan satu kelompok masyarakat yang mempunyai satu budaya, satu bahasa, dan satu agama. Asimilasi budaya, yaitu kelompok minoriti akan mempelajari budaya kelompok majoriti. Bagi asimilasi struktur pula, kelompok minoriti berjaya menyertai institusi utama dan aktiviti sosial dalam masyarakat majoriti. Akhir sekali, amalgamasi, yaitu tahap asimilasi yang paling tinggi, yang merupakan proses pencantuman melalui biologi yang bermaksud perkawinan campur. Menurut segmented asimilasi, di Malaysia, dasar pembinaan negara bangsa terbina berdasarkan integrasi. Oleh kerana identiti setiap etnik disubur dan dikekalkan dari 4 proses di atas segmented asimilasi kerap berlaku, mereka mempertahankan ciri-ciri keentikan walaupun menerima budaya tempatan dan sejagat. Pada akhir pembentangan saya akan menunjukkan skema proses hubungan etnik di Malaysia. Ini merupakan skema proses hubungan etnik yang ada di Malaysia. Terima kasih. Selamat sejahtera. Pada hari ini, saya akan bercakap tentang ekonomi dan pasaran. Sebelum kita bercakap tentang topik, kita haruslah dahulu mengenali apa itu ekonomi dan pasaran. Pada era prakolonial, masyarakat mengamalkan kegiatan ekonomi secara diri, iaitu ekonomi yang paling asas dan hanya cukup untuk menampung keperluan diri. Lanjut ke era kolonial, British dilihat terus menguasai kegiatan ekonomi di tanah Melayu. Contohnya, pembukaan lombong biji timah dan ladang serta kemasukan tenaga buruh secara besar-besaran. Terus ke era pasca kolonial, kerajaan telah menjalankan strategi penyusunan semula masyarakat untuk menyelesaikan kedudukan ekonomi yang tidak seimbang. Dengan itu, semua golongan masyarakat tidak perbezaan jurang hidup mereka. Seterusnya, dasar ekonomi, DEB. DEB telah diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak pada 1970. DEB berprinsip untuk memperbaiki ekonomi yang tidak seimbang agar mengelakkan
ketegangan dan konflik antara etnik. Apakah objektif DEB? Objektif DEB ialah pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum. Dan kedua adalah penyusunan semula masyarakat. Sekian, terima kasih. Falsafah dan pemikiran. Melalui falsafah dan pemikiran tradisional, perspektif ini berpandangan matlamat telah pun ditentukan dan ditetapkan. Manusia hanya diberi peluang untuk memilih cara mengecapi matlamat yang telah ditentukan dan ditetapkan itu. Ibnu Khaldun berpendapat ilmu perlu diintegrasikan ilmu agama dan ilmu adat, yaitu menuntut ilmu agama, logik, falsafah, matematik, dan bahasa Arab. Ketokohan Ibnu Khaldun diakui oleh sarjana barat Arnold Toynbee, R. Flint, J. Sarton. Falsafah dan pemikiran moden pula berpandangan manusia berhak menentukan matlamat hidupnya dan berhak memilih cara untuk mencapai matlamat yang telah ditentukan oleh seseorang individu tersebut. Seterusnya ialah Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian. Proses interaksi kepelbagaian, peradaban dan etnik bermula di Selat Melaka dengan proses pembudayaan yang mengintegrasikan masyarakat berbilang ras atau etnik melalui aktiviti, perdagangan, ataupun perkawinan. Melalui proses tersebut, maka terbentuklah interaksi peringkat tamadun seperti yang ditunjukkan dalam jadual di dalam slide pembentangan yang telah disediakan. Seterusnya, Kesultanan Melayu Melaka merupakan lambang pertemuan masyarakat pelbagai etnik. Melaka diberi gelaran The Venice of the East, di mana Melaka menjadi tempat pertemuan pedagang seluruh dunia, contohnya Arab, China, Parsi, India, dan sebagainya. Yang menyumbang kepada zaman keagungan Melaka ialah pemerintahan Melaka yang berdasarkan Islam, perdagangan yang menggunakan undang-undang Melaka untuk menjaga keselamatan Laut Melaka. Yang ketiga, dari aspek kependudukan yang bebas berdagang dan berinteraksi serta tidak menggunakan visa atau pengenalan diri untuk memasuki sesuatu kawasan. Aspek yang terakhir pula untuk keagungan Melaka ialah kepelbagaian budaya yang menjadi daya tarik utama. Seterusnya, pembentukan masyarakat majmuk era kolonialisme Inggris. Kedatangan British ke alam Melayu berlandaskan serampang tiga mata, yaitu keagamaan, kekayaan, dan kemegahan. Pemisahan antara agama dan sains berlaku di Eropah pada abad ke-15, Rocks of Ages, Sciences and Religion in the Fullness of Life oleh Stephen Jay Gould, 2002. Agama dianggap sebagai penyumbang perselisihan pendapat. Sains pula dianggap sebagai bersifat sarwa jagat menyatukan manusia. Dasar ini ditentukan oleh British di tanah Melayu dengan British menguasai pentadbiran negara. Sultan pula menjaga hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Subtopik yang terakhir ialah warisan dan pendigitalan sejagat. Teknologi maklumat dan media digital yang dikuasai oleh Barat adalah salah satu cabaran besar kepada seluruh peradaban manusia. Aspek media elektronik dan media cetak memainkan peranan penting secara langsung atau tidak langsung dalam pembinaan persepaduan antara etnik. Seterusnya, budaya Barat mempengaruhi perkembangan teknologi dan komunikasi yang menyerap masuk dalam kehidupan peradaban bukan Barat dalam bentuk penjajahan pemikiran dan budaya. Antara impak digital ke atas etika dan peradaban dapat dilihat melalui
peningkatan jaringan komunikasi, peningkatan manusia dari seluruh dunia, peningkatan taraf hidup, dan pembukaan ruang perkongsian ilmu tanpa sempadan. Sebagai rumusan, peradaban secara umumnya adalah sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan, pemikiran dan kemajuan tinggi baik halus dan sopan ke arah pembentukan pribadi dan community yang memiliki personality, tata susila dan budi pekerti yang terpuji untuk membentuk sebuah masyarakat atau negara bangsa. Ilmu tentang etika dan peradaban hari ini adalah penting karena boleh membantu ke arah pembinaan dan kejayaan suatu masyarakat. Pengajaran daripada kitaran sejarah masyarakat patut dijadikan iktibar agar generasi muda tidak leka dan keamanan dan kemewahan yang dikejahi. Mengetahui persoalan-persoalan dasar berkaitan etika dan peradaban juga membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara positif ke arah kehidupan yang lebih saksama. Pendedahan terhadap mengenali latar belakang etika dan peradaban masing-masing pula boleh memupuk rasa persepahaman antara satu sama lain. Sekian saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.